Tulis apa aku dah? Ini banyak-banyak tekan-tekan. Mana kertas? Ambil buku tu. Ni. Tak payah. Ini dong. Tahu tulis kat mana? Tadi masuk balik. Kenapa lah macam tu? Okey. Minta maaf, tak tahu tiba-tiba Nurul pasang ni tak betul. Jadi dia tertekan tadi, dah mati. Okey. Siapa bukan? Tak ada, Riz. Ada nak balik terus? Dah. Mana dia punya tu? Tak ada, dia kena tunggu. Tunggu. Ni masukkan nama, nanti dia telefon. Ha? Baru datang ambil. Lepas tu tak ada. Habis bagi nombor mana? Apa dia? Dia tak register. Tak masuk. Bukan. Barang tu dah berlonggok. Oh lah, JNT buat hal. Kita dah pergi ke sana, barang pun tak dapat ambil. Boleh? Habis tu Umi punya kain tu tak dapat. Nanti ada telefon. JNT Kelang buat hal. Allahu Akbar. Dah pergi dah, hari dah beratur dari pagi. So barang pun tak dapat. Okey. Ini ada call siapa punya? Ada bagian boys. Okey. Dah. Nak apa? Cepat. Okey, sorry. Tadi Umi dah ter-realize balik ni ha. Sini dong. Tunggu dulu. Tunggu sekejap, tunggu orang masuk dulu. Dah. Jom tak apa mula. Sini. Sikit. Okey, ni nak tunjuk ni. Tengok dia macam mana dia punya tinggi. Tengok sini. Ni maknya kecil je. Tengok anaknya punya tinggi. So badan dia memang special sikit. Hari ni Nurul akan tunjuk lah. Wah, banyak yang terini. Komen tak naik kot. Satu je naik. Belum. Tak apa dah. Jom. Jangan tekan lagi. Long jangan tekan-tekan lagi. Okey. So Nurul akan tunjuk macam mana kita nak mengukur. Kita nak ukur baju perempuan. Okey, sini. Mula kita ambil ukuran bahu. Pusing belakang. Okey, kita akan ambil ukuran bahu. Kita ambil daripada sini. Okey, ukuran bahu dia 16 inci. Kemudian turun ke bawah. Okey, dia punya labuh tangan 23. Dan clear okey. Okey dah. Minta maaf tadi sebab tak tahu kenapa font ni. Nanti ada tunjuk. Tak. Okey, dia punya bahu 16, labuh tangan 23. Kami sini. Sekali lagi Nurul tunjuk. Kita ambil ukuran bahu daripada sini. Dia punya tulang dekat sini, bukan dekat sini ya. Bukan dekat sini tapi melalui atas ni. Kita kena pastikan betul-betul macam ni. Kemudian labuh tangan. Terus macam ni. Okey. Kemudian ukuran dada, lubang ketiak dulu. Cekat pinggang. Cekat. Mana macam ni. Okey. Kemudian lubang ketiak. Jangan ni. Okey, lubang ketiak nampak? Nurul kena ambil betul-betul dekat. Dia macam ni. Kena lalu atas bahu. Kena lalu atas bahu macam ni ya. Bukan dekat sini. Ulang lagi.
Ha, okey, sekejap. Boleh. Ha, bahu dia macam ni. Okey, bahu kita ukur macam ni. Bahu macam ni. Kan kita lepas tu kita tandakan tangan. Tandakan tangan kita dekat sini. Ha, terus turun ke bawah. Ha, itu adalah ukuran bahu dengan labur tangan. Tak perlu, Nurul tak pernah ambil ukuran bengkok. Kalau nak bengkok, okey. Ada orang nak ambil bengkok kan, itu kalau tangan ketat. Kalau tangan yang ketat, kita kena buat bengkok. Tapi itu kalau tangan dia betul-betul melekat. Kan ada yang baju macam apa tu, dia betul-betul melekat dekat tangan, kena ambil bengkok sikit lah macam ni. So kalau tangan lurus macam tu tak perlu. Okey, kemudian kita ambil ketiak. Okey, kalau ada baju macam ni kena dia kena tolak lah, kena tolak. Betul-betul. Okey, kita kena buat macam ni. Lalukan atas bahu. Macam ni dalam masuk satu jari. Jangan dekat sini. Kena atas ni. Okey. Ni dalam 18 inci. 18 inci. Kemudian lengan. Lengan dia dalam 14. So kita kena tengok lah. Kalau lengan tu kena ambil siap. Macam ni. Kalau kena ambil ngam-ngam dia 14, lalu dia lebihkan dalam 1 inci atau 1,5 macam tu. Okey, ini lengan, yang ini ketiak, dia tak sama. Okey, kemudian ujung lengan dia macam ni dia. Ikutlah kita nak besar dekat mana, besar mana. Okey, kemudian dada. Kena lalu atas buah dada. Jangan buat kelonggaran, cukup tambahkan satu tangan dekat dalam. Kita batas dia satu tangan. So macam ni dalam 38. Nampak? 38. Okey, kemudian pinggang. Pinggang kena pastikan lah dekat pinggang betul-betul, nampak? Pinggang kena macam ni. Kalau ada perut, kena lalu perut lah. Lengan kena ambil ngam-ngam. Lepas tu baru berikan kelonggaran. Betul, itu lebih mudah. Dia lebih mudah. Sebab yang Nurul ambil ukuran semua, Nurul ambil ukuran ngam-ngam. Okey. Jadi kalau ada orang nak baju ketat ataupun nak baju yang longgar-longgar sikit, kita dah tahu basic dia macam mana. Okey, pinggang tengok. Kita kena ambil dekat bahagian pinggang yang paling kecil. Tak boleh dekat bawah sini ataupun dekat atas sini. Kena dekat pinggang. Ni 33. Sebaik-baiknya ukuran pinggang tu kita kena letak satu tali. Kena letak satu tali. Kita ikat. Okey, macam ni dia 33. Tak perlu nak longgarkan. Jangan longgarkan dulu, biar dia basic. Basic dulu. 33. Kemudian punggung. Pusing sana. Ngaduk sana. Okey, punggung. Kena ambil dengan yang paling tinggi. Okey, hari tu 48, sekarang 47. Dia dah kurang 1 inci. Okey. Alung dah kurus dah. Dia kurus. Okey, sekarang 47. Dia punya pinggang pun kurang, semua dah kurang dah. Dah slim. Okey, sekarang ni kita ambil lagi bahu ke pinggang belakang. Okey, kita kena pastikan tengok dekat yang paling kecil. Dia kena ikat benda ni baru nampak. Kan untuk bahu ke pinggang kita bagusnya kita memang ikat macam ni. Kita memang kena ikat. Kan, kena pastikan betul-betul kita ikat, baru kita dapat tahu dekat mana posisi ikat dekat. Betul tak? Okey. So kita ambil bahu ke pinggang belakang. Daripada tulang pangkal bahu ni sampai kita tengok macam ni. Okey, dekat sini dia dapat 15.5. Jangan kita lalukan macam ni pun boleh. Okey, yang ini dapat 16.
Okey, dia dalam tegak ni. Kan dia bongkok tadi dia lain, berdiri dia tak betul. Saya dapat 16. So bila cakap berdiri kena elok, sekarang dapat dalam 15.5. Dalam 15.5. Jangan bagi dia tunduk. Cuba kalau tengok ke bawah. Okey, sekarang dia tengok ke bawah. Dia benda ni akan jadi 16.5. Berdiri betul. So bila dia berdiri betul, tegak, akan dapat dalam 15 atau 15.5. Okey. Kemudian depan. So kita kena ambil juga dari tempat yang sama, kena lalu dari buah pinggang macam ni. Okey. So dekat depan dia akan 16.5 ataupun 17. Tegak. Nampak? Dah dia tegak, so dekat depan tu 17 inci. Kena lalukan dari atas buah dada. Jangan dari tepi macam ni. Kena dari sini. Nampak? 16.5. Depan sikit nampak. 16.5 nampak? Dia punya sampai ke getah pinggang. Keliling ketiak tetap walaupun dia badan besar mana, okey, dada sama dengan pinggang. Kalau dada sama dengan punggung pun tetap ambil dia macam ni. Tetap ambil dia. Nak gemuk, nak kurus, nak semua kena ambil macam ni. Kena ambil macam ni. Buat cekak pinggang. Okey, kena bagi customer tu buat cekak pinggang macam ni. Okey, kena buat cekak pinggang macam ni. So kita yang pakai baju besar tu tariklah dia. Kena macam ni. Kena buat macam ni. Okey. Kena buat macam ni. Tadi dapat 18. 18 lah. 18. Dia memang kena macam ni. Memang kena macam ni ukuran ketiak. Tak kisahlah dia berat badan dia berapa. Dia tetap sama. Kemudian kita labuh. Ikutlah labuh nak buat macam mana. Labuh. Terpulang nak buat macam mana. Kemudian kalau baju kebaya ataupun baju fashion nak buat, kena ambil ukuran ni. Tegak. Turun tangan. Okey. Tangan kena pastikan dekat sebelah macam ni. Kemudian kita kena ambil daripada sini ke sini. Okey, kalau kita nak buat baju kebaya. Itu yang kita masukkan 3 suku kan. Tapi kalau nak betul-betul ngam, nak betul-betul cantik, kena buat macam ni. Kita kena ambil dari celah ketiak ni. Celah ketiak kiri ke celah ketiak kanan. So dalam 12 inci. Ini untuk apa? Supaya bila kita pakai baju dekat depan ni tak ada lebih. Tak ada lebih, semua nampak macam patung tu. Dia macam cantik. Tak ada lebih-lebih, tak ada berkedut-berkedut. Okey. Betul. Kita ambil belajar. Kemudian belakang pun kita kena ambil. Okey, belakang pun kita kena ambil. Macam ni. Ini untuk apa? Kalau ada orang yang jenis bongkok. Betul, Along jadi model. Dia tak sihat sebenarnya, tapi tak apa, saya minta tolong dia. Okey, so 13 inci. Betul, itu nak buat untuk ketiak tu, untuk nak buat lengan. Betul. Okey, ni dalam 14 inci. Okey, yang depan kita ambil lebih sikit dalam 13.5. Garisan belakang. Dalam. Okey, kemudian untuk kain lagi ya, kain sekali ya, kain. Sini dulu sekali. Okey, untuk kain ni kita ambil dekat ukuran pinggang. Okey, ukuran pinggang 33, kemudian labuh. Kemudian labuh, kita kalau normal tu kita boleh ambil macam ni. Okey, kita ambil macam biasa. Tapi macam Nurul cakap semalam, kalau ada ukuran orang yang ini dia lagi tinggi, so kita kena ambil macam ni. Yang ni tak apalah, dia kategori normal lagi. Dia okey. Kena ambil macam ni. Kalau ada jenis yang ini sangat tinggi, kena ambil dekat sini, kemudian kena ambil dekat depan. Tu kalau yang ukuran customernya tinggi. Okey, dalam.
Dah. Ukuran nak buat lengan, betul-betul nak buat lengan. Apa tu? Kamin BKM. Okey, so sekarang kita dah dapat dah ambil ukuran dia, kenalah buat baju dia kan. Okey, tak mengapa. Sorry nampak kedai memang sangat-sangat bersepah. Nurul tinggalkan kerja tadi sekejap, tengah menggunting, tengah menjahit. Bahu kemercu. Oh ya, bahu kemercu. Dia dah tukar baju. Dia bahu kemercu, dia sama macam ni. Bahu kemercu. Bahu kemercu daripada sini ke mercu sinilah. Ke puncak yang paling tinggi. Dari sini ke sini. Bahu kemercu, kemudian mercu ke mercu dari sini ke sini. Tak ada patung kat sini. Tak apa. Bahu kemercu dari sini, dari pangkal bahu ni ke Muhammad dari Syam. Oh, ada orang lelaki kat sini. Ya Allah, sorry. Ini untuk belajar ya, bukan kita nak show, bukan nak tunjuk badan tak. Saya jahit baju lelaki je, baju perempuan ni susah macam ni lah. Sebab ada ketiak kiri ke kanan tu untuk apa? Okey, ketiak kiri kanan tu untuk perasan tak? Abing, kalau kita buat baju dekat sini ada terlebih banyak. Terlebih berkedut-kedut bila kita pakai. Terlebih banyak dekat sini. Jadi bila kita ambil ukuran tu, dia tak akan lebih. Dia akan jadi macam ni je. Ni nampak tak? Dia punya jahitan ni dia tak ada lebih. Dia tak ada lebih macam ni. Kalau tak kan, dekat sini dia akan berkumpul-kumpul kain. Dekat sini akan berkumpul kain, dekat sini akan berkedut. So bila kita pakai baju tu dia tak cantik. Kan? Dia dekat sini berkedut. Nampak tak? Bila Nurul pakai baju macam ni, so dia punya baju tu dia macam ini bukan nak menunjuk. Bukan nak menunjuk. Memang Nurul tunjuk, tapi Nurul nak tunjuk untuk belajar. Tak sama. Okey, kalau kita tak buat ukuran dekat sini kan, ni nampak tak bila baju macam ni? Bila baju macam ni dia nampak tak ada lebihan kain, dia nampak duduk cantik je. Tapi kalau kita tak ambil ukuran ni, nanti bila kita pakai dia punya ni akan terlebih kemari. Terlebih ke sini. Jadi bila kita pakai tu dia akan ada kedutan banyak dekat sini. Perasan tak? Kalau baju yang kita beli yang siap tu, yang ready made. So bila macam ni, bila kita ukur dekat sini dengan ukur dekat belakang, bila kita buat baju tu memang sangat-sangat cantik. Dan yang penting selesa. Kedai kat mana? Kedai saya dekat Jalan Limau. Jalan Limau, Meru. Alah tu buka pintu jangan panas. Saya dekat Meru Kelang, Jalan Limau. Okey, saya kurang mahir buat lengan baju. Okey, ukuran ketiak, masa kita buat pola, kita tak ada penambahan. Dia akan kita tambah masa buat pola. Okey, sekarang ni Nurul akan tunjuk cara yang Nurul ambil ukuran tadi tu, Nurul akan buat dekat sini. Nanti Nurul pun nak buat baju dia kan. Nanti kira kat mana, kira untuk lebar dada ke ketiak. Okey, sekarang kena fokus. Nurul akan tunjuk macam mana nak buat pola dengan ukuran yang tadi. Kenapa? Dah tadi dah settle dah. Kan tak siap mesti cukup 1 jam. Okey, sekarang Abing fokus. Semua kena fokus macam mana Nurul nak tunjuk dekat pola ya, yang ukuran yang tadi tu. Ni orang punya, so Nurul kena ketepikan dulu. Ni tengok ni dah berlapis-lapis, dah siap dah. Nurul walaupun baju kurung moden biasa untuk customer ataupun apa memang tetap pakai pola. Nurul dah menjahit dekat 20 tahun tapi masih Nurul pakai pola untuk buat baju. Masih pakai pola untuk buat baju, kecuali macam jubah yang sangat-sangat simple tu tak adalah. Tapi untuk separuh tu dari pinggang ke atas tu memang Nurul akan pakai pola. Tak semestinya kita kena gunakan kertas yang coklat ni. Guna je surat khabar lama. Kan nak jimat, tampak-tampak je tengok ada selotip, ada apa semua. So kita guna surat khabar lama.
Okey, tadi bahu 16. Nurul tak berapa nampak ni dekat kamera ni. Silau. Okey, kita ambil dulu satu ni. Kita akan buat dulu pola belakang. Oh, kena charge dulu. Okey, tolong share dulu. Nanti kan Nurul dah cuti raya. Janganlah nak tanya lagi. Hilang mood beraya nanti kan. Tolong share dulu sebab ini sangat-sangat penting. Ini sangat-sangat penting. Ini adalah basic untuk semua baju. Nak pergi ke langit, nak buat baju astronot ke, ni adalah basic dia. Basic dia ni. Nak buat baju kebaya, kita nak buat korset, nak buat semua. Still kita gunakan pola kurung moden. Nak buat baju apa pun. Kita kena buat baju kurung moden. Nak dapat baju yang cantik kan. Okey, macam biasa. Kita ambil dulu satu garisan ni. Tolong doakan biar baju customer Nurul siap. Nurul dah luangkan masa sejam lebih ni. Untuk semua yang ada dekat yang follow Nurul ni. Okey, kita buat bahu 16 inci. Okey, bahu 16 inci. Boleh nampak Nurul gunakan pen, tak pakai marker. Okey, cuba komen, boleh nampak tak? Nurul gunakan pen saja. Okey, kita ambil dulu ukuran bahu. Tolong komen, boleh nampak ke tak? Kerana Nurul bercakap seorang-seorang. Tolong komen, boleh nampak ke? Sebab Nurul gunakan pen saja. Okey, terima kasih Malang. Okey, kemudian tadi ukuran bahu 16. Nurul buat macam ni je. Okey. Bahu dia 16, kemudian tangan 23, dia punya dada 38, pinggang 33, punggung 47. Kemudian dia punya ketiak ni, lilit ketiak 18 inci, kemudian lengan 15 inci, ujung lengan 12 inci. Okey. Nampak ya? Tolong share dulu supaya ada dekat wall sendiri nanti kan. Tolong share dulu, Sebab apa? Nanti Nurul tak ada nak ulang-ulang lagi. Tak ada nak kena cari, kena scroll dekat tempat Nurul lagi kan. Okey, ini kita mula ambil bahu. Kemudian untuk turun ke sini, ini adalah lubang ketiak yang kita ambil tadi, yang 18. Dia dekat sini letak dia. Dia akan menjadi garisan dada. Along. Ukuran mercu ke mercu berapa Miss ni? Ni tengok dulu. Yang dari dada tu tak sama. Okey, ini bukan dada dibagi 4. Ini adalah daripada garisan ni ke ni. Ini adalah lubang ketiak. Kita bagi 2. Okey, dia punya bahu ke dada. Bahu ke mercu 10. Mercu ke mercu 7,5. Okey bos. Okey, nanti jangan. Ini yang memang problem yang banyak ya. Bukan udah malas lah jawab WhatsApp ke tak. Sebab ini dah berulang kali. Hari-hari Nurul. Dengar Ifah cakap bukan dia sombong tapi dia kurang sihat. Okey. Dia cakap dia cakap Umi kirim salam dekat makcik-makcik, anti-anti semua. Dia bukan sombong tapi dia kurang sihat. Dia baru keguguran sebenarnya semalam tu. Tak apa, tapi itulah minta doa lah semua supaya cepat dapat rezeki lagi ya. Doa makcik-makcik ni semua anti-anti ni, mak-mak semua dalam ni. InsyaAllah tolong doakan dia supaya sihat, cepat sihat kan. Kalau ada sedekah pahala daripada apa yang Nurul sampaikan ni, semoga dia nanti dapat Allah balas rezeki untuk dia. Ini ada Aunty Jasmine dari Sarawak, selalu follow.
Sekali lagi ya, dah. Yang tadi dah. Sedikit iklan. Ini yang hari-hari orang tanya dekat Nurul macam mana nak buat lubang ketiak. Okey. Ini adalah garisan bahu. Amin. Tu Aunty Jasmine berdoa dah. Semoga Alung sihat. Mak Rozi, terima kasih. Kemudian ini kita dapat panggil dia dada. Kan dada untuk dapatkan ukuran dada. Tapi nak dapatkan garisan yang ini, dari sini ke sini adalah lubang ketiak kita bahagi 2. Okey, tolong tulis. Ini garisan A, bahu. Garisan B, dada. Tapi D ni, B ni kita dapat daripada lubang ketiak. Lubang ketiak kita bahagi 2. Okey. Lubang ketiak kita bahagi 2. So lubang ketiak Alung tadi 18 inci kita bahagi 2. So dia dapat 9 inci. Kita jadikan dia sebagai garisan dada. Kemudian kita ambil lagi bahu kemercu. Ini spesial hari ni, bahu kemercu 10 inci. Bahu kemercu 10 inci. Okey, ini bahu kemercu. Bahu kemercu 10 inci. Okey, so dekat dada ni dia ada 2 garisan. Yang ini adalah garisan lubang ketiak dan yang ini adalah garisan bahu kemercu. Yang tujuan dia untuk kita buat dad nanti. Terima kasih, terima kasih. Baju semua buat sendiri. Yang saya pakai saya semua, baik baju apa seluar semua buat sendiri. Okey. Ini kena faham betul-betul. Hari ni Nurul ulang. Ini adalah kurung moden untuk yang terakhir di Ramadan ini. Bukan terakhir untuk apa? Untuk di Ramadan ini ya. Masih ada kalau yang nak buat baju tu. Masih ada masa lagi boleh siap. InsyaAllah boleh siap. So Nurul ulang lagi. Ini adalah garisan bahu. Ini adalah garisan bahu. Kemudian ini adalah garisan lubang ketiak. Kita dapatkan garisan ini daripada lubang ketiak. Keliling lubang ketiak kita bahagi 2. Kemudian kita dapatkan garisan yang ini 1, 2, 3. Ini bahu kemercu. Bahu kemercu. Okey. Kemudian kita kena dapatkan lagi garisan bahu ke pinggang belakang. Okey, bahu ke pinggang belakang 15,5. Okey, 15,5. Ini bahu ke pinggang belakang 15,5. Okey, hari ni kita tak menggunting tapi kita fokus, kita mantapkan dulu kurung moden. Ini bahu ke pinggang belakang 15,5. Kemudian kita ambil, ini untuk pola belakang dulu ya, kita buat pola belakang dulu. Kemudian kita turunkan daripada sini 8 inci. Ini adalah garisan punggung. Nurul hari ni Nurul minta upah. Tolong share. Tolong share. Tolong share. Tolong share. Hari ni mungkin sampai berapa nanti Nurul tak akan sempat nak jawab-jawab WhatsApp. Sebab memang Nurul kena fokus. Baju orang belum siap lagi. Kalau orang marah pula dekat Nurul nanti. Kan? Tolong share, tolong share. Nanti mana yang tak faham, tolong tengok balik. Okey, ini adalah punggung. Yang kita dapat turun daripada, bukan dari atas ni, turun daripada ke sini. Ni turun daripada 8 inci ni adalah formula. Memang standard dia. 8 inci ni adalah formula dia. Dia kalau yang tinggi sikit boleh 8 ataupun 8,5 ataupun 9 inci. Ataupun kita boleh ukur. Okey. Kemudian labuh baju. Labuh baju. Biasanya dia pakai baju. Kalau nak labuh ke? Okey. Dia selalu dalam 40 inci. Sebab dia sangat tinggi. Tadi dah terrelive balik. Dah sampai separuh. Lepas tu dia tertekan. Mati. On balik tu yang jadi. Okey, ini adalah labuh. So ini adalah garisan pinggang.
Ini adalah garisan punggung dan ini adalah garisan labuh baju. Okey. Bukan Marosi, untuk Ramazan ini, untuk kurung moden ini tak sempat dah. Untuk Ramazan ini kita belajar kurung moden, ini adalah pola yang last yang Nurul bagi kau, yang Nurul tunjuk cara ukur semua sekali. Mungkin kalau besok tu kita nak tunjuk just cara potong atau apa kan, dan tak sempat dah nak raya. So bukan untuk yang terakhir, tak. InsyaAllah Nurul akan terus tetap bersama. Nurul akan terus kongsikan ilmu. Tapi ini adalah tolong share. Ini adalah untuk yang terakhir Nurul nak explain untuk Ramadan ini. Nanti nak WhatsApp Nurul pun mesti Nurul tak sempat nak share. Okey. Sekarang ni kita masuk ke nak ambil dada. Kan, nak ambil dada. Ini leher, kita buat je dalam 3, Nurul tak ukur leher tadi, kita buat dalam 3 inci. Okay, boleh nampak. Kemudian kita turunkan dari bahu ke sini, kita turunkan dalam 1 inci. Okey, ini adalah 1 inci. Ini bahu bahagi 2. Yang ini kita sebenarnya adalah leher bahagi 6. Leher bagi 6, tapi sebab Nurul dah selalu buat, so sekarang ni ambil 3 je. Memang dah standard 3 je. Kertas tu Kak Nurul beli mana? Kedai stationery banyak. Dekat Maidin murah. Beli dekat Maidin. Dekat Maidin dia jual gulung-gulung. Kedai biasa ada juga. Nurul selalu beli dekat Maidin. So untuk leher yang memang dah kedai buku ada. Betul, kedai buku ini dulu kan kita kecil-kecil dulu kan kita sampul buku dengan ni. Kita bungkus buku dengan ni kan. Okey, Nurul selalu ambil. Ini memang dah alhamdulillah. Okey, ni kita buat macam ni. Kita ambil dalam 5 inci macam ni. Ni memang insya-Allah dah standard. Mana saya punya pembaris siam? Kita gunakan pembaris ni, dia cantik sikit. Okey, kita gunakan pembaris ni cantik sikit. Kalau tak ada, tak apa. Kita boleh gunakan yang ni je. Okey. Kita kena ambil dia cantik-cantik macam ni. Kita kena ambil bulat betul-betul. Okey. Kemudian yang ini kita bahagi 2. Ini kita bagi 2 macam ni. Kan? Kemudian dada tadi 38. Kita bahagi 4. 9,5. Dekat garisan lubang ketiak ni kita letakkan dada 9,5. 9,5. Jadi untuk kelonggaran Nurul tambah 3 suku saja. 3/4. 3/4 tu dia standard. Tak besar, tak kecil. Kalau 1 inci dia besar. Ukur keliling leher macam mana? Dia macam biasa je. Kita ukur leher. Itu siap kelonggaran lah. Okey. Kemudian pinggang 33 kita bahagi dengan 4. 33 bagi 4, 8 suku. 8 suku. Kita kena tanda dulu. Kena tanda dulu betul-betul. Kemudian kita nak gunakan dart untuk belakang. Standard 3, 2-3 suku ataupun 3. Buat je standard, tak payah nak pening-pening nak ukur. Kan orang dah ukur dari dulu, dia standard 3 ataupun 2-3 suku. Dah, tu betul Kak Min. Terima kasih. Sebab Nurul bagi dia ni jatuh. Selamat pagi. Belajar apa ni? Baru masuk. Okey, bunga anggrek kita belajar kurung moden. Okey, untuk yang dada kita hanya menambah kelonggaran. Ini dada. Kita bagi 4 tambah 3 suku. Ini adalah untuk kelonggaran. Kita boleh ambil 3 suku ataupun setengah inci ataupun 1 inci. Ini terpulang kepada kita.
Kalau dekat pinggang, dia ada 2 penambahan. Okey, dekat pinggang sama juga. Pinggang kita bahagi 4, kita tambah dengan kelonggaran. Terpulang dekat kita, mana nak pilih? 3 suku, setengah ataupun 1 inci. Okey, yang ini Nurul tetap pilih dia 3 suku. Kan, 3 suku. 3 suku dekat sini, ini 3 suku. Kemudian kalau kita nak buat dart, kita kena tambahkan 1 inci untuk dart. Kena tambah 1 inci untuk dart. So dekat pinggang ni kita ada 2 penambahan. Yang satu untuk kelonggaran dan yang satu adalah untuk dart. Dart 1 inci. Okey. Terima kasih Kak Min. Tolong notekan. Okey, dekat pinggang kalau nak, ada yang tanya nanti macam mana kalau kita nak buat dekat pinggang, ada dart berapa nak tambah. Okey, kena Pak tengok dekat sini, tolong screenshot. Kalau mana yang tak ni, ambil. Yang ini adalah untuk kelonggaran, yang ini untuk dart. So kalau kita tak nak buat dart, kita tambah macam ni je lah. Okey, boleh faham ya? Kemudian untuk ponggong, sama juga, ponggong bahagi 4. 47 kita bahagi 4. So dapat dia 11 3 suku. Besar. 11 3 suku. 11 3 suku. Dekat sini kita dekat ponggong ni kalau macam baju tu tak nak besar sangat, kita bolehkan tambah setengah inci je. Saya memang tak pandai jahit, tapi tengok live jadi minat lah. Kena buat nanti seronok hari-hari pakai baju baru. Okey, kalau dekat sini kita boleh kalau kita tak nak kembang sangat baju, boleh buat dalam setengah inci kan. Kalau kita tak nak besar sangat. Tapi ni rasanya Nurul nak buat baju ni kembang. Buat kembang ya loh. Kembang baju. Tak nak. Dia tak nak kembang sangat. So kita boleh buat sama juga dengan ni, ataupun boleh buat setengah je. Betul tu Kak Min. Ni dah shortcut dah Nurul bagi. Dah shortcut betul-betul. Ini adalah formula yang Nurul guna hari-hari. So ini kan, untuk Ifah punya ukuran ni, dia punya ponggong besar. Tak apa Nurul cakap, Alah jangan marah. Memang ya macam tu. Jadi Nurul tambahkan dekat sini dalam setengah inci je. Tak nak dia lagi tambah besar. Okey. Okey. So sekarang macam mana kita nak buat lubang ketiak ni? Yang ni kita terus sambung lah. Okey, kita tengok dia punya kedudukan dia macam ni. Pensel. Mana pensel? Ada pensel 2B tadi mana? Ni pen juga. Nanti banyak sangat dia punya. Okey, ni kita tengok dia punya kita lakar ni dia macam kurang cantik lah dengan kedudukan macam ni, kurang cantik sikit dia punya bentuk. Kan terlalu bengkok. So untuk yang case yang macam ni, kita tak boleh lah nak apa, kena tambah sikit lah kan. Kita tak nak nampak baju tu terlalu apa, berbentuk. Dia tak suka berbentuk. So dekat pinggang ni kita boleh tambahkan lagi nanti. Ni kita boleh bentuk kemudian. Tapi Nurul nak tunjuk, yang maksud Nurul dekat sini, Nurul nak tunjuk basic dia dulu. Kemudian kita baru boleh kita tengoklah macam mana yang cantik baju tu. Kalau kita tak buat pola, terus kita buat pada baju, susah kita nak adjust. So dia kedudukan macam ni sangat-sangat dalam kan. Nanti kita akan adjust lah dia macam mana supaya nampak tak terlalu melengkung. Okey. Yang ni tak apa, kita biarkan dulu. Nanti kita baru adjust balik lepas siap pola yang depan. Okey, untuk cara ambil lubang ketiak, ini adalah part yang paling penting. Okey, untuk yang ini, yang belakang, kita just buat macam ni je. Okey, so Nurul tak ada masukkan sama sekali. Kita follow garisan bahu.
Kita bentuk je. Kalau ada yang ambil ukuran depan tu adalah sangat advance, nanti pening kepala. So sekarang ni kita masukkan daripada garisan bahu ni, kita masukkan 3/4. Ni kita masukkan ke dalam 3/4. Ini kita garis dulu. Kita garis dulu, jangan terus nak buat macam ni. Nanti dia tak cantik. Kan, tak cantik. Kalau kita pandai tak apa. Nanti takut dia jadi macam ni, jadi macam ni. So kita buat 3/4. Kemudian daripada garisan ni kita naikkan ke atas macam ni. Ini tetap dengan garis lurus macam ni. Dia macam ni. Okey. Dah. Kemudian kita kena ukur balik. Tadi dia punya lubang ketiak dalam 18 inci. Okey, kita kena tambah kelonggaran. Dalam 2 inci. So yang ini paling kurang kita kena dapatkan dalam 20 inci. Kena dapat dalam 20 inci adalah ini untuk yang selesa. Kena tambah sebab kita ambil tadi tak bertambah. Okey, macam mana cara kita nak dapatkan benda ni? Kita ukur je dari sini. Okey, kita ukur terus macam ni. Kalau tak susah kita kena berdirikan lah. Kita lalukan garisan ni. Kan? 9. Kemudian turunkan lagi macam ni. Okey, ini kurang. Nampak? Dia kurang. Bila Nurul ukur dia jadi kurang. Jadi kurang, Nurul tak dapat dalam 20 inci. Apa Nurul kena buat? Okey, kita tengok ni ini banyak kes. Oh, alhamdulillah Aminatun. Okey, tolong share dulu. Nanti boleh tengok balik. Ini apabila kita tak cukup dia punya kelonggaran tu, macam mana kita nak buat? Okey, ini kita ukur dulu. Kita kena dapatkan dia dalam 20 inci. Ini dalam 9. Ini dalam 19. Okey. Bila 19 macam ni dia kurang selesa. Sebab saya tahu baju dia nak memang dalam 20 tu paling sedap pakai. Kalau dah ambil ukuran bidang dada depan dan belakang, nak kira macam mana masa nak lukis pola. Okey, Nasrin, Nasrin ke Kak ke apa ke, tolong share dulu. Share dulu. Nurul dah terangkan tadi bab macam tu ya. Okey, tolong di-share dulu, nanti tengok balik live Nurul. Bila macam ni, Nurul akan turunkan sikit ke bawah. Okey, Nurul akan turunkan sikit ke bawah, kemudian kita akan lukis balik. Kita turunkan sikit ke bawah. Kita yang buat dia, jadi kita nak besarkan dia, nak kecilkan dia, tak ada masalah. Okey. Tadi bila dia dapat macam ni, dia akan dapat 19. Itu bila pakai nanti baju akan ketat. Okey, dia akan ketat, mesti nak dapatkan 20. Kurang-kurang. Kalau standard baju kita orang Melayu dapatkan betul-betul 20. Kalau 18 atau 19 tu, itu memang fit baju dia, memang ketat. Okey, so kita ukur balik. Kita ukur balik macam ni. So dapat 9, 3 suku. Nurul dah turunkan tadi sikit. Buat lagi macam ni. Okey, nampak? Sekarang ngam dapat 20. Jadi kalau macam kita dah ambil lubang ketiak tu, bila kita ukur lilit depan, kita ukur dia punya depan, kita ukur dia punya belakang, masih terkurang, kita turunkan dia ke bawah. Kita nak juga kena dapat macam ni. Kita nak juga dapat apa yang kita harapkan, apa yang kita tuliskan. Okey. Katakan bila kita dah ukur benda ni, dia jadi besar, kita kena naikkan ke sini. Ini case apabila dia lubang ketiak dia besar. Mana pola yang besar semalam tu? Okey, ada Nurul buat pola besar. Kalau kita ukur dia terlebih, dapatnya 22 kan? Yang kita nak 20. Kita naikkan dia ke sini. Kalau ukuran kecil naikkan. Kalau tak cukup besar kena. Betul. Okey. Alhamdulillah. Nurul sangat-sangat seronok sebab apa yang Nurul cuba sampaikan hari ni. Tak
Kak Min boleh faham dan Kak Min boleh tolong explainkan lagi. Okey, ini adalah pola yang belakang. So kita tadi nak buat dad kan? Kita nak buat dad. So tadi bahu ke mercu, ini bahu ke mercu, kemudian kita akan ambil yang belakang. Yang belakang selalunya kalau macam standard lah paling kurang 4 inci. So kalau macam 7,5 macam tu kan nak tolak, nak bagi 2 dalam 3 sekian kan. Lubang ketiak kecil turunkan. Okey. So kalau macam ni dalam 7,5 ni buat je 4. Jangan pening-pening kepala. Tak payah nak fikir-fikir sangat. Okey, kita buat je 4. Okey, batasan belakang ni, kita kalau apa dia dress dia tak ada besar sangat, kita bolehlah sampai ke sini. Tapi Nora tak suka sebab takut nanti dia akan terkepit. So kita boleh turunkan sikitlah daripada sini. Sebab ini kan bahu ke mercu. Kalau kita jahit terus sampai ke sini. Okey. Kalau macam standard Ifah punya badan boleh. Kita kena baca badan customer. Bawah kita kena turunkan 5,5. Okey. Kalau Ifah punya badan, dia punya standard badan, okey. Kalau terlebih setengah macam mana? Terlebih setengah tak apa. Setengah tu tak ada masalah. Tak ada apa sangat. Okey, kalau macam kita tengok dia punya buah dada normal, kita sampai ke garisan ni pun tak apa. Tapi kalau dah ukuran dia dari 44 ke atas, kan itu dah XXXL, X dia dah banyak tu. Yang belakang ni kena turunkan dekat sini. Kena turunkan dalam 1 inci. Okey, untuk kita buat dad belakang tu kena turunkan dalam 1 inci. Kan? Kita jangan terus kepit ke sini. Kenapa? Kalau kita kepitkan dad sampai ke atas ni, nanti dia dekat bahagian dada ni akan mengecil baju. Kecil. Jadi dekat dada tu dia tak akan cukup sempurna dia punya kelonggaran. Okey. Boleh faham? Kalau dia kita kena baca badan customer. Kita yang tahu bila ukur kan. Hari ni memang sampai serak-serak Nurul. Okey. Ini kalau kita nak buat sampai sini boleh. Tapi kalau nak selamat tu turunkanlah yang belakang ni 1 inci. Kena naikkan atau turunkan bagi ngam-ngam. Okey. Dia ni turunkan 1 inci. Kan? Sebab ini dia dekat sini ada, kita perlu kelonggaran untuk buah dada ni, kita perlu dia selesa, jangan terjepit. Gunung berapi orang terjepit nanti jadi baju tak cantik. Okey, ini adalah yang belakang. Sorry, ini bukan macam ni. Ini saya buat pola belakang ya. Ini bukan macam ni, tapi dia turun 3 suku. Ini depan punya. So belakang dia turun dalam 3 suku. Ini adalah depan. Nurul tak nak buat sama, nanti dia jadi keliru. Okey. Kita jangan fokus yang ni dulu, jangan fokus yang ni dulu. Kita fokus yang ini. So untuk belakang, ambil pen dulu. Mana matu? Baju dah tak ada. Dah makan hijau mana? Dia tersasul juga. Okey, dia tersasul juga sebab apa namanya? Nak buat satu pola dah terbiasa buat 2 pola. Okey, ini adalah yang untuk belakang. Nora akan tanda dengan marker yang mana fokus. Okey, bahu. Okey, kemudian yang ini adalah untuk belakang. Berarti yang belakang itu adalah yang Nurul buat marker ya. Ni. Ni dah banyak sangat conteng. Okey, ni yang belakang. So yang ini bukanlah, ni bukan. Kemudian yang ini juga untuk belakang. Ini kan terlalu tajam, so kita boleh buat dia macam ni sikit. Kita keluarkan dia sikit. Kan nanti susah kita nak menjahit. Kita keluarkan dia sikit. Ya, silakan Kak Nora Syikin. Tak apa, dari tadi Nurul minta tolong share. Dari tadi Nurul memang minta tolong share. Supaya nanti bila nak buat senang nak cari balik kan. Pergi ke wall sendiri. Tengok je. Okey, ini adalah bahagian belakang.
Okey, supaya tak keliru, so Nurul ambil dekat sini je. Okey. Kemudian dekat bawah ni, okey, dekat bawah Nurul sebenarnya jarang sangat Nurul ukur berapa naik. Okey, bila baju macam ni kan Nurul jarang sangat ukur, tapi Nurul selalu pakai ni. Nurul percaya pada dia ni. Dia ni bahagian terbaik. Okey, Nurul jarang ukur, tapi yang belakang ni Nurul akan selalu turunkan sikit. Supaya dia cantik kan. Supaya dia cantik kan, kita ada juga ponggong dekat belakang. Walaupun kita cakap belakang tu straight, tapi Nurul akan turunkan dia sikit. Nurul akan naikkan dekat sini. Okey, Nurul akan buat macam ni. Turunkan dalam macam suku inci macam tu. So dekat sini naik berapa? Satu inci naik. Okey, dekat sini naik 1 inci. Ini naik turun suku inci. Okey, secara teori dia tak ada macam ni tau. Secara teori dia dari sini garisan lurus sini naik 3/4. Naik 3 suku. Tapi Nurul dah selalu buat, hari-hari kita buat. Jadi bila kita macam ni, dia memang cantik. Memang cantik. Sebab belakang kita pun ada ponggong juga kan. Jadi baju tu tak terjongkit. Dia macam tu. Okey, dah siap dah belakang ya. Ni naik 1 inci, ni turun 1 inci. Yang ini Nurul tambah setengah. Sebab apa? Dia punya ponggong pun dah lumayan kan tadi kan. Kita tengok. So sekarang kita buat tak payah tambah besar sangat. Nanti baju tu lagi nampak kembang. Okey. Sekarang kita akan buat pola bahagian depan. Kita akan buat pola bahagian depan. Ini garisan kita ambil yang sama. Okey, Nurul buat dekat sini juga, dekat sebelah dia. Jadi kita boleh bezakan nanti. Boleh kita tengok nanti macam mana. Okey, kemudian tadi kita turun dalam 9 inci. Kalau tak payah Kak. Kalau dah 21,5 tu dah okey. Nanti kecilkan sikit je. Tapi kalau nak betul-betul ngam boleh. Tapi kalau macam setengah inci tu tak mengapa. Tak mengapa, tak ada ni sangat. Panjang dah berapa? Panjang dah bawah tu 5,5, yang atas tu dia ikut kepada garisan dada. Garisan mercu. Okey, garisan mercu. Dia yang standard tu dalam 2 inci lah. Kalau macam lebih setengah tu pun tak mengapa. Tu kira okey lah, boleh lah. Tapi kalau nak ngam-ngam, boleh kena naikkan lah sikit. Okey, ini kita buat pola belakang, pola depan dia sama. Nurul buat dia selari dengan belakang ni. Jadi kita nampak bezakan lah macam mana. Habis dah dawat dia. Okey. Kemudian bahu kemercu tadi 10 inci. Okey, 10 inci. Okey, Nurul ambil dulu satu. Hai Kak Aziz. Lambat Kak. Buat dari mana? Shopping ke? Beli baju raya? Kita buat dulu macam ni. Waalaikumsalam Rofisha, Kak Rofisha. Waalaikumsalam Kak Zainab. Terima kasih. Okey, Nurul lipat macam ni supaya kita dapatkan barisan yang lurus ya.
Nurul ni cincai sikit orang dia. Kalau Nurul tak garis macam ni betul-betul, dia akan bengkok nanti. Okey. Kan. Garisan pun dua-dua line semua. Tak shopping. Okey. Dekat Jepun tengah musim bunga. Dekat rumah Kak Ji banyak sebenarnya tunjuk bunga Oh, jealous sampai tengok dekat profil Nurul punya personal Facebook, Nurul guna bunga Kak. Okey, ni garisan bahu. Ini garisan lubang ketiak. Ini garisan mercu. Kemudian nampak ini dia beza dia, bahu ke pinggang depan. Okey. Cincai pun buat kerja teliti. Memang cincai Kak. Kalau orang datang bersepah malu Nurul. Okey, tak mengapa. Letaklah dia lah. Kan? Nurul buat kerja, bukan Nurul baring-baring. Okey, tadi bahu ke pinggang belakang 15.5. Bahu ke pinggang depan 16.5. Ni dia letak perbezaan. Macam mana kita nak dapatkan dia sama nanti. Ni dia lain, dia lain sikit. Tapi kita dapatkan balik yang sama nanti ya. Okey, bahu ke pinggang belakang 16.5. Depan 16.5 tadi 15.5. So kita nampak ya perbezaan dia. Nampak tak? 1 inci. Ni tadi 15.5. So sekarang 16.5. Okey, ini adalah baju kurung moden. Nurul ulang lagi kat Rofisha. Share dulu nanti boleh tengok balik. Boleh tengok balik. Lepas Nurul end live nanti boleh tengok balik. Okey, so ni nanti kita kena dapatkan balik. Kemudian yang ini pun sama, kita kena turunkan 8 inci. Okey. Kemudian labuh dia. Kan, labuh dia. Okey, labuh dia. Boleh nampak ke? Pengeras dia kena hari-hari kena masak sushi lah tu Nurul, ataupun bawa Oshin ke sini kan. Along ada aunty ni duduk Jepun. Dah 10 tahun dia selalu follow. Nanti ajak Along lah pergi Jepun sekali. Ya Kak Ji. Okey, share dulu. Nurul nak tunjuk. Sekarang kita nak ambil dia punya labuh baju macam mana supaya tak tersengkat baju tu. Dia lain sikit cara kalau baju yang ada perbezaan, ada labuh depan dengan belakang. Nak menuntut kena ada pengeras ya. Ni bagi yang free je dulu. Mana ada mesin-mesin yang dah babuk tu keluarkan. Okey. So sekarang untuk ambil labuh baju ni kita ukur dulu dari paras pinggang ni ke bawah. Okey, so sekarang kita dapatkan 24 suku. 24 suku. Kemudian baru kita pindahkan ke sini. Ni cara dia. Kalau tak nanti tak dapat yang sama. Ke kiri sikit. Okey, boleh. Ni 24 suku. Okey, 24 suku. Kan dia nampak beza kan? Tapi nanti hasil dia akan sama. Okey, hasil dia akan sama nanti. So kita nampak perbezaan dia dari pinggang ke bawah tu dia akan ada kelainan sikit. Dia tak sama. Tak mengapa. Okey, macam sini. Macam biasa ni adalah bahu. Kita ukur bahu tadi dalam 8 inci. Yang ini pun kita terus ambil lah. Dia turunkan berapa ni? Dalam 9.5. Terus kita letak dekat 9.5 macam ni. Dia punya garisan. Kan turun dia. Ini turun 1 inci. Ini turun 3 inci. Okey. So yang ini dia ada garisan
Ini dah garisan ketiak. Tadi kita masukkan dia dalam, ini kan sini 4 inci tadi, kita masukkan dia dalam 3 suku. Okey, kita buat garisan macam ni. Yang belakang tadi kita dah turunkan dia. Oh, belum ukur lagi. Yang ini tadi 9,5. Kelonggaran dia 3 suku inci. So sekarang kita akan buat ni. Okey. Ini banyak sangat barang. Okey, ni kita tarik macam ni. Ini tadi dah kita turunkan sikit ya. Baru nampak. Okey. Lepas tu yang dekat sini tadi berapa? 8 suku. Yang ini tadi kelonggaran dia 3 suku. Tapi ni terlalu masuk. So yang depan ni sebab dia pinggang dia terlalu kecil kan? Terlalu kecil. Tak dapatlah. Okey, tak mengapa. Kita biarkan dulu. Kemudian punggung tadi berapa? 47, 11, 3 suku. 47 bagi 4, 11, 3 suku. Kita tambah setengah inci. Okey, bila kita buat macam ni, dia terlalu besar tau. Dia macam tak cantik. Dia macam pinggang tu macam apa sangat kan? Nampak? Alung punya pinggang. Dia tak cantik. Kurang cantik lah sikit sebab dia terlalu bengkok. So bila macam ni, tak payahlah kita nak ikut sangat. Macam ni dia memang pinggang dia macam boleh apa? Boleh buat iklan korset kan? Terlalu kecil. Kita tak naklah berbentuk sangat. So kita keluarkan dia sikit. Tak mengapa, janji ada bentuk lagi. Masih ada bentuk. Sebab dia memang pinggang dia. Ni pun masih apa? Masih memang letih sikit nak buat baju dia ni. So 8 suku tadi. Ni dah buat kelonggaran macam ni pun masih ada lagi. So dia memang tak suka baju dia terlalu fit. So dekat sini pun Nurul akan tambah dia dalam 2 inci. Nurul tambah juga 2 inci. Okey, tapi kita bila kita tambah, walaupun kita besarkan, so dia masih nampak lagi cutting. Dah macam yang dalam kartun tu kan. Memang dia tak pakai lah kak baju tu, dia buang. Dia buang. Okey, salah satu cara lagi. Tengok. Alung ada jatuh tutup marker pen tak dekat belakang tu? Saya tengok. Kita tahu belakang juga. Ini belah depan. Ada lagi cara. Nanti kita masukkan dekat belakang ni. Tapi nanti pening. Saya cuba jawab ya. Akan sama sebab dah ukur labuh baju belakang dan para suku pinggang. Ambil posisi yang sama untuk bahagian depan. Ukuran yang sama bahagian depan. Okey, tak apa. Nanti kalau Nurul tak baca dulu komen. Kalau sesiapa yang boleh faham, boleh jawab. Tolong jawab. Terima kasih ya Kak Min. Okey. So sekarang ni yang depan ni. Yang depan ni Nurul tambahkan sampai 2 inci macam ni kan. Sebab Nurul dah dapat nanti kering. Dia Nurul besarkan sikit macam ni. Tak naklah nampak sangat. Tak nak dia punya. Dia memang tak suka terlalu besar. Terlalu kecil. Kan? Tak nak nampak bentuk tubuh sangat. Okey. So yang dekat sini pun kita tak payah nak turunkan banyak-banyak lagi. Kita bentukkan sikit, turunkan suku macam tadi pun sudah okey. Ataupun yang ini tak payah turunkan. Yang ini tak payah turunkan sebab akan ada dekat sini dalam 1 inci. Turun. Okey. Sudah faham?
Kemudian yang ini macam Nurul cakap tadi, Nurul turunkan terus dalam 5 inci. 5 inci ni dah standard ya, dah senang. Tak adalah besar ataupun kecil. Ini dah dia macam ni. Okey, ini depan dia tak ada dot. Okey, walaupun dia tak ada dot, tapi kan kita ada perbezaan ni. Kita ada perbezaan ni, so kita kena dapatkan benda balik. Kalau tak nanti kita nak sambung tepi baju tu tak dapat, tak sama. Okey, sekarang kita perbezaan ni yang 1 inci ni kita kena keluarkan dia, buat dot. Kita buat dot dekat tepi. Okey, tadi mercu ke mercu dalam 7,5, 3 suku kan, lebih kurang macam tu. Ini kan bukan nak buat tapi kita just nak tanda. Turunkan kat sini dalam 1 inci. Kalau ada dalam sana kita turunkan dalam 1 inci. Kemudian kalau dia macam ni pun boleh, macam dari sini pun boleh, tapi Nurul nak turunkan dekat sini sikit supaya bila kita jahit nanti tak terlalu sukar. Okey, ni kita ambil garisan bengkok dia macam ni. Kan? Naikkan balik 1 inci. Sebab ini nanti kita akan buang. Okay, ini nanti kita akan buang. Kita tak nak buat dah dekat sini, so kita akan buat dia dekat ketiak. Kita akan guntingkan nanti dekat sini. Okey. Jadi kalau ini nanti kita kepitkan balik, kita jahit balik, akan dapat balik ukuran yang sama. Ketiak belakang tak payah masukkan, cuma ikut garisan lurus. Terima kasih. Kenapa depan tak turunkan? Apa dia tak turunkan depan? Sebab yang ini, depan ni kita dah ada lebih dekat sini 1 inci. Kalau nak turunkan pun boleh nanti, tapi terlalu labur. Sebab yang ini, dia punya buah dada tak terlalu besar. Tapi kalau kita tak nak turunkan pun boleh, tapi jangan banyak sangat. Sebab dekat sini akan ada nanti 1 inci. Kalau nak turunkan pun suku je, jangan banyak. Suku je, jangan banyak. Okey, kalau kita tak ada perbezaan, kita ambil ukuran yang sama, bahu depan belakang, itu baru kita turunkan 3 suku. Note, kena ingat. Ini Nurul buat ada dot dekat sisi. Kalau baju kurung moden tu tak ada dot dekat sisi, bahagian depan kena turunkan 3 suku. Okey, kena turunkan 3 suku. Hari ni memang kan power dia dikeluarkan semua hari ni. Tak ada simpan sikit pun dekat Nurul. Okey, kenapa depan tak turunkan Kak Sadia? Kalau ini baju yang Nurul buat ada dot dekat sisi sini. Jadi dekat dot tu dah ada 1 inci. Jadi kita tak perlu nak turunkan lagi. Kalau kita turunkan pun cukup dalam suku inci. Note, kalau baju tu tak ada dot dekat sisi bahagian hadapan, bawah tu kena turunkan 3 suku. Kalau baju tak ada dot dekat bahagian sisi hadapan, yang hadapan tu kena turunkan dalam 3 suku. Kalau tak, dia akan jongkit. Tapi kalau ada dot, tak payah nak turunkan lagi. Ataupun kita just buat cantik je dia sikit, turunkan dalam suku inci supaya dia tak terlalu straight. Okey, sebab apa? Dekat dot tu ada 1 inci. Dekat dot tu dah ada 1 inci. Okey, boleh faham? Kan? InsyaAllah boleh faham. Sangat-sangat clear Nurul terangkan. Okey, so sekarang sudah siap. Depan dengan belakang. Kita nak tengok sebelum kita buat lengan. Hari ni Nurul ambil masa lama sikit. Kan? Lama sikit. Kita minta bateri cukup lah. Okey, sekarang kita akan potong dia. Kita akan tengok apa kejadian dia. Okey, faham.
Tolong ulang. Dah ulang kan? Okey. Okey, sisip. Wah, ada iras-iras Jepun sikit ya, Kak. Ni mata sepet. Lagi satu, gunting kertas jangan potong kain. Gunting kain jangan potong kertas, okey? Menangis nanti. Nurul punya gunting RM10 je tapi dah bertahun-tahun. Sebab kita tak campur. Sekarang kita akan potong dulu. Nak ulang apa Kak Norida? Semua Nurul cakap Kak perasan muda lagi, padahal dah tua dah dan ada cucu dah pun. Tapi ini penghormatan Nurul lah tu kakak-kakak semua. Okey, sekali lagi Nurul cakap, kalau baju kurung moden kita hanya ambil dad belakang sahaja. Tak ada dad depan dan tak ada dad dekat sisi dekat depan tu. Pola baju bahagian depan wajib turunkan 3 suku. Tapi kalau baju tu ada dad dekat depan, kita buat dad dekat sisi tu, tak payah nak turunkan pun tak apa. Okey. So kita akan potong dulu. Nurul selama buat live ni kan hari-hari Nurul pakai baju baru tau. Best kan? Sebab apa? Baju lama dah tak muat, kena alter. Baik Nurul buat baju baru. Tu bestnya kena jadi tukang jahit. Kan? Okey, saya dah potong yang belakang. Ni tak tahulah. Kalau tak buat juga memang Nurul cakap. Kalau tak buat juga Nurul tak tahulah nak cakap apa ni kan. Orang lain nak bayar kena, tak tahu berapa nak kena bayar. Itu satu yang nak kena bayar. Ambil masa tu, nak kena belajar tu, nak kena keluar rumah, nak kena make up, nak kena tukar baju. Ni dengan baju kelawar ke, dengan baju tualak, dengan pakai kain tualak ke, boleh belajar. Boleh belajar menjahit kan. Ada tu, Nurul yakin ada tu yang belum mandi lagi tu. Kami dah mandi belum? Ada lagi yang tak mandi kan. Ada tiba-tiba bunyi phone Nurul nak live, tak sempat nak mandi kan. Okey. Sekarang ilmu sampai ke depan. Ini kalau tak buat Nurul tak tahulah ni. Kalau tak buat juga menangis Nurul ni kan. Nurul tinggalkan kerja, Nurul nak ajar, tidur orang ni tak hargai. Aduh, sedihnya. Kenapa Izzah belum mandi Okey. Tengok ni apa yang Nurul nak tunjuk. Okey, tengok apa yang Nurul nak tunjuk. Dia nampak perbezaan. Nampak ni? So kalau kita buat macam ni, dia akan tak sama ya. Di bawah tu dia tak sama bawah tu. Kan? Dia macam yang bawah tu terlebih. Dia punya bawah tu terlebih. Terlebih. So apa kita kena buat? Ini kita akan sorokkan dekat tepi. Kita tak jahit dekat tepi, tapi kita akan jahit dekat tepiak. Yang ni kita tindik lah, kita buang. Kita buat macam ni. Kita sorokkan dia. Kita sorokkan dia. Kita jahit putus dulu. Potong dulu putus macam ni. So kita apa long? Tengok Umi popek. Ni banyak kawan tu minta sini duduk kat sini. Tahu kan Kak Min belum mandi. Okey, yang ni kita sorok sebab kita ambil dah dekat sini. Kalau kita tak buat dekat sini, kita jahitlah yang dekat sini tu. Okey, so dia biar nampak cantik sikit. So kita
Yang ni kita seletip macam ni. Bagi sama lah yang kita buang 1 inci tadi kan. Kalau punggung besar elok buat dart belakang ke? Tak buat tak apa. Kalau tak buat tak apa. Dia kalau tak buat tak mengapa. Ini Nurul nak tunjuk kan. Nurul nak tunjuk macam mana kita nak buat dart. Tu dia kan. Kalau tak buat dia kan Nurul cakap tadi. So kalau tak buat dia ni. Dekat sini tak payah ukur pun. Kita masukkan je, janji ada bentuk kan. Dia macam tu. So sekarang ni kita dah sorokkan yang apa tu. Dah dapat sama kan. Nampak dah sama balik. Nampak tak? Dia dah sama balik depan dengan belakang. Tadi ni kan turun 1 inci. So sekarang dia tak turun lagi, dia dah sama. Dia dah sama dah. Ini pun dia dah sama. Okey, sebab kita dah sorokkan dekat sini. Tapi dekat depan tu dia masih lagi tinggi. Dekat depan dia tetap akan ada perbezaan. Okey. Boleh faham ya? Kenapa Nurul cakap yang depan ni tak payah turunkan. Ini kita dah turunkan. So bila kita turunkan lagi, baju tu akan nampak tak cantik. Tu kita buang balik dekat sini, okey? Boleh faham kan? Tadi dekat sini kita dah turunkan dekat sini kan 1 inci. So bila kita temukan bahu macam ni, tepi dia boleh sama. Okey, tepi kita dapat sama. Kita dapat sama tepi. So yang depan ni dia akan okey. Nampak? Ini depan, ini belakang. So memang ada perbezaan, dia automatik akan turun dalam 1 inci. Tak payah buat. Yang kalau punggung tak payah buat. Tapi kalau nak buat pun sikit je. Sikit je. Kalau tak nak buat kan. Satu lagi nak bagi tips cantik. Ni tak ada apa yang Nurul simpan dah. Semua ilmu Nurul dah keluarkan. Okey. Kita kalau pinggang terlalu besar, kita masukkan dekat sini 1/2 inci. Okey, kita masukkan sini 1/2 inci. Lepas tu kita masukkan dia macam ni. Kan, kita masukkan dekat punggung macam ni. Jangan sampai ke dada jangan sampai ke dada. Ni, nanti kita bila kita potong dia akan kita potonglah dekat sini. Kalau kita tak nak pakai ni. Kita tak nak supaya dekat sini tak melentik sangat kan. Supaya dekat sini tak melentik sangat. So kita boleh buang dekat sini. Supaya ni tak melentik sangat. Okey. Dia macam tu. Tapi jangan sampai ke punggung. Okey, last kita nak buat lubang tangan. Okey, kita nak buat lubang tangan ni, Nurul tutup balik dulu. Nanti kan kita akan jahit dia macam ni kan. Kita akan jahit dia macam ni. Barulah nampak dia punya bukit dia macam ni. Nampak? Dia bila jadi baju dia akan macam ni. Dia akan dekat sini tinggi. Nampak? So dekat sini akan tinggi. Kak Zee, nak buat baju kebaya yang semalam tu Kak Zee tunjuk dekat Nurul, buat macam ni. Nampak? Bukit dia dah nampak dah. Kan? Gunung Fuji dia dah nampak dah dekat sini. Kan? So bila pakai baju tu sangat-sangat cantik. Tak tertarik. Okey. Ini ilmu yang Nurul bagi ni adalah ilmu yang advance ya, bukan ilmu yang harga baju RM30 tak. Kalau betul memang buat boleh ambil dalam 80, 100 kan. Ini bukan ini adalah ilmu advance yang Nurul bagi. Nurul tuntut ilmu ni bukan sehari dua, lama. Nurul kena belajar basic dulu, buat silap baru Nurul belajar yang ini. So yang dekat sini semua belajar terus. So sekarang yang belajar basic terus bagi yang bagi terus yang advance kan. Itulah Nurul tak berkira. Memang Nurul tak berkira. Sebab apa? Nurul nak semua orang pakai baju lawa-lawa.
Kita sebagai tukang jahit kena pakai baju cantik-cantik. Bukan cantik lah, bukan kain yang mahal. Tapi kena pakai baju tu macam betul ikut body kita, ikut sesuai. Bahu letak pada bahu, pinggang letak pada pinggang, dada letak pada dada kan. Baru baju tu nampak cantik. Okey, sekarang kita akan buat lubang tangan. Okey, lubang tangan, buat tangan. Okey, kita akan ukur balik. Kita akan ukur balik dia punya ni. Setengah. Okey, 20 Okey, boleh nampak tak? Pindahlah, belahlah macam mana pun dia tetap akan stay dapat. Kita ukur dulu yang ni. 9,5. 16. 20. Okey. Ni dah siap Along punya baju. Rezeki dia kan. Padahal Nurul belum nak buat baju dia lagi. Cuba tengok dia dapat pola dulu. Okey. Lubang ketiak depan. Knot untuk buat lengan. Ini kena tulis ya, banyak yang tak faham dekat sini. Lubang ketiak depan tambah lubang ketiak belakang bahagi 2. Ni ditambah dulu, dapat hasil dia 20. 20 kita bahagi 2. Kemudian kita tolak setengah inci. Jadinya 10 tolak setengah inci, jadinya 9,5. Okey, jangan tanya kenapa. Dulu Cikgu Nurul cakap macam tu. Kena buat macam tu. Okey. Lubang ketiak depan tambah lubang ketiak belakang bahagi 2. Tolak setengah inci. Itu adalah cara nak buat pola tangan baju. Okey, sila buat knot. Sila buat knot. Mana pen? Mana pen? Dah. Kemudian kita akan buat ukuran dekat sini lah. Minta pen dekat sini. Okey. Ni Nurul ambil dulu garisan tengah. Okey, garisan tengah. Kemudian Nurul akan naikkan dia dalam 4,5 inci. Supaya Nurul dapat tahu dekat mana posisi dia 4,5 inci. Along punya lengan tadi dalam 15 inci. Selalunya kita ukur lengan dekat sini ya. Lengan dia adalah 15 inci. Dia biasanya dia akan turun sikit daripada sini. 15 inci sini. Okey, kita nak besar-besar sangat. Along okey ke 15 inci tangan? Okey, dia nak besar sikit. Nurul naikkan lagi suku inci. Tadi ukur 15 kan. So dia nak besar sikit. So sekarang ni lubang ketiak depan dengan lubang ketiak belakang kita bahagi 2, tolak setengah inci. Dari 20 kita bahagi 2, 10. Dapatlah 9,5. Kita nak buat macam mana dengan 9,5 tu. Okey. Ini adalah garisan 4,5. Ini kita dah buat tanda dekat sini. So dekat sini kita naikkan sikit lah. Sebab nanti kan kita akan gunakan macam ni kan. Dia macam ni. So macam ni kita akan tengok 9,5 dia duduk mana. Dia duduk sini. Ngam-ngam. Okey. Kalau macam dia tak cukup, kalau kita dah tentukan benda ni, kita kena ikut lah. Kena ikut kan. Tapi kalau kita macam dia kurang lagi, kita boleh nak naikkan dia. Katakan dia macam kurang kan. Katakan yang macam 10 kan, dia 4,5, dia jadi besar macam ni besar kan. Naikkan. Tapi jangan sampai dekat atas ni melebihi daripada 5,5. Sebab apa? Nanti terlalu tajam tak cantik. Jadi kita boleh adjust dekat sini sikit, naik sini sikit. Dia macam tu. Janji dia tak lari sangat. Sebab kalau lari nanti dia ni menggelebih bila pakai besar. Okey, boleh faham? Okey, ini 4,5. Dia ni memang standard ya. 4,5 untuk yang normal. Kemudian boleh sampai 5 pun boleh.
5 pun boleh. Okey. So yang tangan bawah ni nak besar sikit dalam 6 inci. Kita boleh gunakan pembaris yang itu ataupun pembaris yang ini pun boleh, dia sama. Lebih kurang sama. Kalau yang ini kita guna dia macam masuk sikit kan. Dia masuk sikit je, mana-mana pun boleh, cantik. Kemudian yang sini kita naikkan dalam 6 inci. Okey. Kepala lengan naikkan dalam 4,5 tu cantik, ataupun dalam 5 inci. Tengok kita punya kelebaran ni berapa. Janji yang ini dia adalah ukuran yang ini. Dekat sini tu adalah ukuran yang ini. Kalau macam dia kan kita naikkan sini dia lebar sangat, kita turunkanlah. Okey, kalau macam ni kita dah ukur dia punya lebar baju, labuh kan, labuh tangan tu, katakan 9,5. Dia kena tanda dulu 4,5. Tanda lah dekat sini pun boleh. 4,5. Tengok garisan pun tak betul Nuruku. Masalah. Kan 4,5 ataupun 5. Kita tanda dekat sini. Kalau kita tak boleh macam ni, tak cukup, turunkan dia macam tu. Kalau macam yang 11 kan, dia tak cukup macam ni, terlalu besar, turunkan. Okey, boleh faham. So sekarang ni yang ini kita bahagi lagi. Kemudian dekat sini kita kena naikkan dalam 3 suku. Kita kena naikkan dan turunkan dalam 1/2 inci. Okey. Kemudian yang ini yang ini kita ambil dulu macam ni. Tu dia naik juga sikit. Dia jangan terlalu tajam ya. Jangan terlalu tajam, cantik-cantik je kita buat. Okey, cantik-cantik macam ni. So yang belakang kita tak payah nak masukkan. Kita buat garisan lurus. Siap dah. Senang je. Berapa dalam? 11? 20? Oh, berapa lama ni lah? Okey, ni yang depan ni kita masukkan sini sebab dia lain. Okey, yang ini depan, yang ni belakang. Okey, sekarang kita cuba tengok dapat tak? Dapat tak? Semua kena kira-kira. Tak nak matematik pun kena wajib juga. Kira. Cun dapat 20. Kalau kita tak tolak tadi mungkin tak dapat. Okey, nampak tak? Kita kira balik. Kira balik ni. Pusing je dia punya tali tape ni. Magic kan? Dia dapat 20 inci. Jadi kalau kita tak tolak, tak tahulah nasib dia macam mana kan? Nampak balik muka Nurul. Wah, boy, bersin nak hujan ke apa ni? Banjir lagi, jangan. Umi Nurul ni dah sedung, jadi pantang dia pergi mengemas. Jadi macam tu. Dia seronok lah dia jumpa cucu dia, godek-godek dengan cucunya. Cucunya besar, neneknya kecil. Sekejap, Nurul nak cari kipas je. Okey. Allahu Akbar. Lama je Nurul live, okey ke? Kan kita dapat lengan yang cantik, yang ukuran dia memang ngam. So itulah dia dah, cikgu kita dah suruh tolak 1/2 inci, kita tolak. Jadi waktu kita ukur balik memang dapat. Okey, dari sisi tu boleh kita jahit dekat sini. Kalau kita tak jahit, itu yang Nurul belah tu, kita jahit dekat ketiak dia boleh 2.
Alhamdulillah. Dia boleh kena jahit. Kalau kita tak jahit memang dia cuma dua. Itu yang Nurul lipat tadi tu kita boleh jahit terus dekat situ. Tapi kalau nak lagi cantik kita buat dekat sini yang Nurul belah tu. Yang Nurul belah tu kan. Kita boleh tanda garisan dekat situ. Lepas tu kita jahit dekat situ. Lagi cantik. Ada yang baju kebaya yang Nurul tunjuk hari tu. Belum ambil lagi baju tu. Kita kena ambil dekat situ. Baju customer Nurul banyak tak ambil lagi ni. Penuh. Tak tahulah ambil ke tak ambil. Sekali lagi ada kakak yang semalam bertanya, dia punya dada anak dia dalam 50 inci. So kena turun dada 50 inci. Kalau kita ukur kan ada juga dia formula. Nak tengok baju Nak tengok baju siapa? Baju Nurul ke? Kejap. Bukan baju Nurul. Baju customer. Nah ni, dia jahitan dekat sini. Dia jahit dekat sini. Padahal tadi kita buat dekat sini kan. Dia punya kedudukan tadi masa kita lukis dia dekat sini. Baju Nurul. Allahu Akbar. Baju Nurul baju biasa je. Dia cardigan. Dia kain yang Nurul jual hari tu. Okey, ni ada rupa-rupa lah Nurul ambil. Ni sajalah nak ni. Dia macam ni je. Ini Nurul buka je dia punya. Malas nak cari bantal. So baju ni memang dua kecil. Dia cardigan biasa je. So jahit tepi. Ini kan basic kurung modern. Tapi kita buat belah yang depan, belah depan. Hari tu ada button dekat sini. Ada tali satu lagi Nurul dah buang. So Nurul buat tali satu dekat sini. Tali dekat sini. Nampak. So baju ni adalah sangat-sangat biasa. Ni kain lace yang Nurul jual tu. Dia macam biasa je. So kita boleh kita bagaikan dengan sendiri buat. Sendiri buat. Kan sendiri. Ini pun kalau kita macam nak apa kita boleh buat. Jadi macam ni. Kita buat macam V sikit pun boleh kan. Kita buat macam V sikit. Ni kita ikat je. Kita boleh pakai macam ni pun. Boleh bagaikan. Ni Nurul punya design sendiri. Kita buat sendiri. Macam-macam kita boleh buat. So dia dekat sini kan ada lebihan. Lebihan dia punya render tu tampal je. Senang. Nurul memang akan suka Nurul buat baju macam ni. Saja. Nurul tak suka pakai baju yang macam berlapis-lapis sebab Nurul ni badan sensitif. Siapa? Hello? Tak, dia sendiri mati. Apa Umi? Jap. Nanti dulu. Tengah dah. Kan, tapi basic dia tetap pada kurung moden. Tadi dia ni handphone. Okey, macam tu. Jadi memang macam tudung ni pun Nurul suka. Ini adalah shawl biasa. Just lilit ya. Kita buat macam tu je. Suka. Dia macam tu. Nurul suka macam baju tu macam buat lain-lain sikit lah. Okey. Nurul end live dulu. Rasanya Alhamdulillah dah lama, dah panjang hari ni. Dan memang itu kena buat baju kurung moden. Kena buat. Sebab apa yang Nurul cakap hari ni tu memang betul-betul apa yang Nurul buat hari-hari. Dan kalau buat insya Allah jadi. Jangan lupa post dekat Nurul bila dah siap.
okey. Nanti Nurul akan post yang Siza yang dari Port Dickson buat kurung pahang sangat-sangat cantik. Wah, kan? Terima kasih kepada semua yang dah follow Nurul, dah tunggu Nurul, dan alhamdulillah hari ni kita dah belajar yang sangat-sangat advance, sangat-sangat kena buat. Okey, Nurul dah ambil masa Nurul, padahal sangat-sangat sibuk, hargai apa yang dah Nurul cuba sampaikan. Kalau ni kain shawl biasa je, kain chiffon RM10, dilihat je macam tu. Jahit je sini Semua buat sendiri. Okey, insya-Allah follow terus Nurul, insya-Allah Nurul akan tunjuk desain-desain yang cantik. Kita boleh pakai hari-hari, macam sarung je kan. Semua nak simple. Kita ni orang yang sangat sibuk, kita nak cepat. Main sarung-sarung je macam tu. Tak payah nak cari button, tak payah nak cari-cari apa semua. Insya-Allah jumpa lagi esok pagi dalam pukul 10 pagi. Okey, Assalamualaikum.